bermula, saya akan membentangkan tentang pengenalan pembaharuan Tsar Peter Agong. Pengenalan sejarah Rusia bermula dengan kedatangan orang Rus pada tahun 862 yang mengasaskan pemerintahan di kota Kiev yang diketuai oleh Rurik. Selepas itu bermula pemerintahan negara kota Kiev oleh dinasti Rurik selama 700 tahun. Semasa pemerintahan Oleg, negara kota Kiev meluaskan jajahan takluk dengan menguasai Pskov, Moskow, Smolensk, Tver, dan Novgorod. Negara kota Kiev mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan Yaroslav pada tahun 1900 hingga 1054, yaitu beliau berjaya menguasai wilayah-wilayah seperti Suzdal, Ryazan, Novgorod, Bielozero, Chernigov, Murov, Pereyaslav, dan Smolensk. Beliau juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Byzantium, Hungary, Poland, Norway, dan Sweden. Menjelang abad ke-12 Masihi, negara kota Kiev mengalami kemerosotan ekoran daripada serangan orang Mongol dan pasukan tentera Mongol di bawah pimpinan Batu Khan. Mereka berjaya menguasai negara kota Kiev. Selepas itu bermula pemerintahan Mongol di Rusia yang berlanjutan hingga tahun 480 yang dikenali sebagai Kerajaan Golden Horde. Menjelang pertengahan abad ke-14 Masihi, Kerajaan Golden Horde mula mengalami kemerosotan akibat kebangkitan Moskow. Pada tahun 1380, pemerintah Moskow yang dikenali sebagai Dmitri berjaya menewaskan tentera Mongol di Kulikovo yang terletak berhampiran sungai Don. Akhirnya, bermula era pemerintahan Moskow. Tsar Ivan III berjaya menyatukan seluruh Rusia di bawah pemerintahan pusat yang terletak di Moskow. Semasa pemerintahan Tsar Ivan III, Moskow muncul sebagai pusat pentadbiran, keagamaan, dan perdagangan di Rusia. Selepas kematian Tsar Ivan IV, bermula bibit-bibit kemerosotan dalam kerajaan Moskow ekoran daripada kekacauan yang berlaku dalam negeri. Pada tahun 1613, Michael Romanov telah dilantik sebagai Tsar baru untuk negara Rusia. Bermula pemerintahan dinasti Romanov pada tahun 1613 dan 14. Terdapat beberapa orang Tsar di bawah pemerintahan dinasti Romanov. Antaranya ialah Tsar Peter Agong yang kumpulan kami akan membicarakan tentang Tsar Peter Agong yang akan disampaikan oleh rakan-rakan lain. Tsar Peter Agong pada tahun 1649 hingga 1725, Tsar Alexander 1801 hingga 1825, Tsar Nicholas 1825 hingga 1855, Tsar Alexander II 1855 hingga 1851, Tsar Alexander III 1881 hingga 1894, dan Tsar Nicholas II pada tahun 1894 sehingga 1917. Institusi pemerintahan bermaharaja zaman Saint Petersburg. Pemerintahan Tsar Peter Agong pada tahun 1689 hingga 1725. Tsar Peter Agong merupakan pemerintah Rusia yang telah melakukan pelbagai pembaharuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Pembaharuan yang dijalankan adalah didorong oleh pengalamannya ketika mengembara ke negara-negara Eropah Barat seperti Jerman, Belanda, Austria, Britain, dan Prancis. Tsar Peter ingin menjadikan negara Rusia maju setanding dengan negara-negara Barat ini. Okey, sekian itu saja daripada saya, dan rakan-rakan lain akan menyampaikan tajuk pembincangan mereka dengan lebih lanjut tentang zaman pemerintahan Tsar Peter Agong ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya Fazran Yudhman akan membentangkan sumbangan Peter the Great dari segi politik. Yang pertama, Peter the Great telah menyusun semula sistem pentadbiran yang dilakukan sejak era Moskow, yang dibantu oleh Badan Pemerintahan dan Pentadbiran, dan beliau melakukan rombakan dalam institusi pentadbiran seperti Duma, Luksemburg Sabor, dan Prezaki. Ini kerana beliau menginginkan pentadbiran tersebut lebih seragam, cekap, dan tidak berlaku pertindahan kuasa antara institusi tersebut. Seterusnya, pada tahun 1711, Duma dan Luksemburg Sabor diganti dengan Majlis Senat yang dianggotai 9 orang anggota. Dan pada tahun 1712, pusat pentadbiran dan ibu pusat Rusia telah ditukar dari Moskow ke Saint Petersburg, dan pertukaran tersebut telah mengukuhkan kedudukan baginda
Rusia. Dan beliau berjaya menewaskan Sweden dan Turki. Dan akhir sekali pada tahun 1914 Saint Petersburg telah ditukarkan kepada Petrograd kerana Petrograd lebih sesuai digunakan untuk nama Rusia. Sekian, terima kasih. Okay guys, saya pula akan membentangkan tentang ekonomi. Tsar Peter Agong mengambil 2 langkah untuk mengukuhkan kedudukan ekonomi negara. Yang pertama ialah dia membangunkan sektor perindustrian, penekanan kepada pembangunan industri berat dan industri pembuatan dan diletakkan di bawah selia kerajaan pusat. Jadi Tsar Peter Agong ni dia sangat memberikan penekanan terhadap pembangunan industri berat lah dengan industri pembuatan, dengan meletakkannya di bawah selia kerajaan pusat. Jadi dia telah memberi berbagai insentif dan subsidi untuk membangunkan sektor tersebut. Selain itu, Tsar Peter Agong juga telah memajukan sektor pembuatan barangan seperti tekstil, kaca dan barangan kulit. Okey, industri besi dan kedoli juga dimajukan di Ural. Jadi kilang membuat senjata dan peralatan perang didirikan oleh kerajaan bagi menyediakan peralatan perang yang mencukupi. So kira kerajaan ni memang kuatlah mungkin. So dia ada peralatan perang dan senjata. Kilang dia pun mungkin banyak tu. Jadi oleh di samping itu Tsar Peter Agong juga telah memberikan penekanan jadi dia menyebabkan banyak kilang didirikan. Pemodal asing juga berminat dan mendirikan kilang di Rusia. Jadi pemodal asing lah dia Tsar Peter Agong ni dia berjaya menarik perhatian pemodal asing dari negara lain lah untuk mendirikan kilang juga macam tu. Okay, pada tahun 1682 hingga 1725 apa ini bertambah dari 21 buah kilang kepada zoo kilang di Rusia. Okay, lepas tu kerajaan ini juga telah menjadi pembekal besi utama untuk pasaran di Eropah menjelang abad ke-18. Okey, yang kedua ialah kerajaan ini juga telah memantapkan sistem percukaian. Kerajaan ini telah memperkenalkan berbagai cukai untuk menambahkan perbendaharaan negara dan membiayai peperangan. Mereka juga telah memperkenalkan cukai tidak langsung bagi barangan keperluan harian. Selain itu, kerajaan ini juga telah memperkenalkan cukai kepala. Jadi cukai kepala dibayar mengikut jumlah individu dalam sesebuah isi rumah dan dibayar secara tunai. Oh, itu pendapatan melalui pencukaian menambah perbendaharaan negara. Oh, maksudnya cukai kepala ni juga telah membantu serba sedikit lah dalam menambah pendapatan negara macam tu. Jadi ekonomi mereka pun macam meningkat. Seperti dah berapa tahu pasal ekonomi guys. Selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan bentang tentang apakah pembaharuan yang telah dibuat oleh Tsar Peter Agong dalam bidang sosial. Tsar Peter Agong turut memberikan penekanan dalam kemajuan dalam bidang pendidikan. Baginda menghantar ramai golongan muda ke barat untuk menuntut ilmu dan mempelajari kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Selain itu, Baginda juga telah menubuhkan lebih banyak sekolah di Rusia, antaranya sekolah The Navigator School, Naval Academy, Engineering Academy dan Artillery Academy. Mata pelajaran yang diberikan penekanan ialah bidang aritmetik, geometri, geografi dan pelayaran. Baginda juga telah menubuhkan sebuah universiti yang dikenali sebagai The Imperial Academy of Science.
Baginda juga memperkenalkan penerbitan surat khabar yang pertama di Rusia, mengubah sistem kalender Rusia dengan memperkenalkan sistem kalender Julius, dan Baginda telah menggalakkan penterjemahan bahan-bahan bacaan dari luar negara. Terima kasih. Diucapkan kepada cikgu serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan sistem pemerintahan Tsar Peter Agung dalam bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan, Tsar Peter Agung telah mengambil langkah untuk mengatur semula pentadbiran gereja. Tujuan ini adalah untuk mengurangkan kuasa dan keistimewaan yang dimiliki oleh gereja. Tsar Peter Agung telah bertindak untuk meletakkan pentadbiran gereja di bawah kuasanya. Langkah yang telah Tsar Peter Agung ambil ialah dengan tidak melantik mana-mana pengganti selepas kematian Ketua Gereja Kristen Ortodoks pada tahun 1700. Tambahan lagi, beliau telah memperkenalkan badan yang dikenali sebagai Holy Synod. Badan-badan ini telah dianggotai oleh biskop-biskop yang dilantik oleh kerajaan pusat dan mereka bertanggung jawab kepada Ketua Holy Synod. Berikut ialah huraian tentang bidang keagamaan pada zaman pemerintahan Tsar Peter Agung. Seterusnya saya akan menghuraikan tentang dasar perluasan kuasa pada zaman pemerintahan Tsar Peter Agung. Tsar Peter Agung telah mengambil langkah-langkah untuk membina pasukan tentera yang kuat menangkis serangan musuh, mematahkan pemberontakan dalam negeri dan meluaskan jajahan takluk Rusia. Pada tahun 1696, beliau melancarkan serangan kedua dan telah berjaya menguasai kubu daripada orang Tatar. Selepas Azov, beliau melancarkan serangan lagi terhadap Sweden. Beliau berjaya menewaskan tentara Sweden dalam pertempuran di Poltava. Akhirnya, peperangan dengan Sweden telah ditamatkan melalui perjanjian Nystad yang dimeterai pada 1721. Perjanjian tersebut telah membuat Tsar Peter berjaya menguasai Livonia, Estonia, Ingria, dan Karelia serta Sweden sendiri. Kejayaan ini telah menyebabkan Rusia muncul sebagai sebuah empayar yang kuat di Eropa pada abad ke-18. Zaman pemerintahan Tsar Peter Agung telah membuatkan Rusia mencapai kegemilangan dan meletakkan Rusia untuk dapat mencapai kemajuan pada abad-abad seterusnya. Sekian daripada saya dan kumpulan saya. Maka dengan ini berakhirlah pembentangan kami dalam sistem pemerintahan Tsar Peter Agung.